Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid 2GG. Baiklah, video ini adalah berkenaan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bincangkan tentang aspek kata bahasa. Apa yang kita akan belajar adalah mengenai akronim. Sebagaimana yang saya dah maklumkan dalam kumpulan WhatsApp, kita pada hari ini akan belajar mengenai kata akronim. Jadi, apakah yang akan kita belajar pada hari ini? Objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran, kamu semua iaitu murid 2GG dapat mengenal pasti 4 jenis akronim dengan betul. Kedua, mengenal pasti maksud bagi 4 jenis akronim berdasarkan bahan rangsangan dengan betul. Ketiga, membina satu ayat berdasarkan setiap akronim dengan betul. Kriteria kejayaan, maksudnya apa yang membuktikan bahawa awak dapat capai objektif tersebut. Pertama, dapat menuliskan akronim campuran huruf awal perkataan, campuran huruf dan suku kata perkataan, cantuman suku kata awal perkataan, dan cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan. Kedua, murid dapat menuliskan maksud perkataan akronim yang dijumpai dalam bahan rangsangan. Dan yang ketiga, dapat membina ayat berdasarkan setiap perkataan akronim dengan betul. Jadi, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan akronim. Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk daripada gabungan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal suku kata dengan suku kata daripada satu rangkai kata. Hasil gabungan ini akronim terbentuk, ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Akronim ni dia tergolong dalam kata tunggal. Kalau kita tengok maksud akronim ni, kita akan rasa macam pening sikit. Tak faham sangat kan maksud dia. Tak apa, kita akan pergi satu demi satu, kita akan tengok contoh, barulah kita akan dapat faham dengan lebih mendalam. Ada berapa jenis akronim? Terdapat 4 jenis akronim. Iaitu, pertama, akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan. Kedua, akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf dan suku kata perkataan. Ketiga, akronim yang terbentuk daripada cantuman suku kata awal perkataan. Dan yang keempat, akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Jadi kita akan pergi satu demi satu. Kita akan pergi 4 jenis akronim ini. Akronim yang pertama iaitu akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan. Maksudnya, akronim jenis pertama ni adalah satu perkataan baru yang terbentuk daripada cantuman beberapa huruf awal perkataan. Kita tengok contoh. Ada 4 contoh iaitu awas, jusa, ilim dan jais. Tengok perkataan awas. Awas ni sebenarnya adalah satu perkataan baru gabungan daripada beberapa huruf awal perkataan. Cuba tengok awas ni berasal daripada perkataan anda waspada, anda selamat. Tengok dia punya huruf yang saya hitamkan ni. Dia berasal daripada gabungan huruf A daripada perkataan anda, W daripada perkataan waspada, A daripada perkataan anda dan S daripada perkataan selamat. Jadi gabungan huruf awal perkataan ini iaitu A, W, A, S menghasilkan perkataan awas. Sebab itulah dia dikatakan terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan. Cantuman huruf awal perkataan anda waspada, anda selamat ni menghasilkan perkataan baru iaitu awas. Perkataan seterusnya iaitu jusa. Akronim jusa ni adalah gabungan daripada perkataan jawatan utama sektor awam. Dia punya hurufnya adalah J, U, S dan A. Jadi gabungan huruf J, U, S, A menghasilkan perkataan jusa. Disebabkan jawatan utama sektor awam ni adalah satu kata nama khas, maka akronim yang ditulis mestilah dalam perkataan huruf besar. Begitu juga dengan ilim. Gabungan daripada huruf I, L, I dan M daripada perkataan Institut Latihan Islam Malaysia menghasilkan perkataan ilim. Dan jais, ini selalu kita dengar kan, jais ni sebenarnya apa? Jais ni adalah singkatan daripada perkataan Jabatan Agama Islam Selangor.
Dia singkatkan, dia ambil huruf awal je. J, A, I dan S menghasilkan perkataan jais. Okay, jadi ini adalah akronim jenis yang pertama, iaitu terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan. Dia cuma ambil huruf awal saja, menghasilkan perkataan baru. Okay, dapat? Okay, kita pergi kepada jenis akronim yang kedua, iaitu akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf, huruf dan suku kata perkataan. Maksudnya digabungkan huruf dengan suku kata perkataan. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan suku kata. Huruf awak tahu kan? Huruf. Suku kata adalah nada dalam sesebuah perkataan. Apa itu? Cuba tengok perkataan institute. Tengok institute. Ada berapa suku kata? Cuba kita sebut perkataan institute. Institute. Ada 3 kan? Maksudnya ada 3 suku kata. Institute. Disebut 3 kali. Institute. Kalau tadbiran, ada 3 juga. Sebab apa? Ada 3 suku kata. Tadbiran. Nada. Tadbiran. Kalau awam, awam. Negara. Negara. Ada 3 suku kata. Itu adalah suku kata. Awak dah dapat faham apa itu suku kata kan? Jadi akronim kedua ni adalah gabungan daripada huruf dengan suku kata. Cuba tengok perkataan intan. Intan ni sebenarnya adalah satu singkatan daripada gabungan suku kata in, in dan dicampurkan dengan huruf T, A, N daripada perkataan tadbiran awam negara. Sebab itulah nampak saya hitamkan ni. In adalah suku kata. T, A dan N adalah perkataan. Jadi gabungan suku kata in dan huruf T, A dan juga N menghasilkan akronim baru, iaitu intan. Yang seterusnya proton. Proton, kereta. Proton ni sebenarnya maksudnya apa? Dia adalah hasil daripada gabungan per ni adalah suku kata, auto adalah suku kata juga, dan N huruf. Nampak tak gabungan suku kata per, suku kata auto dan N. N ni adalah huruf. Gabungannya menghasilkan perkataan akronim proton. Begitu juga dengan yang ketiga, perkim. Perkim ni adalah gabungan daripada suku kata per, daripada perkataan pertubuhan, diambil per saja suku kata pertama. Dan K huruf, I huruf dan M huruf. Perkim menghasilkanlah akronim perkim. Jadi jelas untuk yang kedua, iaitu cantuman huruf dengan suku kata perkataan. Huruf dengan suku kata. Kita pergi pada akronim yang ketiga, iaitu akronim yang terbentuk daripada cantuman suku kata awal perkataan. Maksudnya dia cuma gabungkan suku kata sahaja. Kalau macam tadi kita belajar huruf saja yang pertama, lepas tu yang kedua suku kata dengan perkataan. Yang ketiga ni dia gabungan suku kata saja. Suku kata saja. Contohnya, pawagam. Pawagam adalah gabungan suku kata daripada perkataan panggung, wayang, gambar. Panggung, wayang, gambar. Suku katanya yang diambil adalah pa. Wa, gam. Panggung, wayang, gambar. Pa, wa, gam. Diambil pada suku kata awal perkataan. Ingat tahu, dia cuma ambil suku kata awal perkataan, bukan suku kata akhir. Tak ada, dia ambil suku kata awal saja. Pa, wa, gam. Perkeso. Per daripada perkataan pertubuhan, K daripada perkataan keselamatan, dan so daripada perkataan sosial. Melahirkan ataupun membentuk akronim baru, iaitu perkeso. Tadika pun sama. Taman, ta, didikan, di, K, K iaitu kanak-kanak. Taman, didikan, kanak-kanak. Tadika. Komsas, komponen sastra. Saya pernah cakap dalam kelas dulu. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan juga cerpen. Cerpen adalah hasil daripada gabungan suku kata cer dan juga pen. Menghasilkan cerpen. Cerita pendek. Menghasilkan cerpen. Ini adalah jenis yang ketiga, iaitu cantuman suku kata awal perkataan saja. Dia ambil cuma suku kata awal saja.
Okey. Dan kita pergi pada yang terakhir, iaitu akronim cantuman bahagian awal perkataan dengan bahagian lain perkataan. Okey, maksudnya yang keempat ni adalah akronim gabungan suku kata awal perkataan dengan perkataan yang lain. Okey, tak faham? Tengok pada contoh. Okey, halaju. Selalu dengar perkataan halaju kan. Halaju ni adalah gabungan daripada bahagian awal perkataan had, dia ambil cuma ha je, ha, dan perkataan seterusnya, laju. Jadilah halaju. Nampak tak? Dia kata bahagian awal perkataan iaitu ha dengan bahagian lain perkataan. Dengan perkataan lain iaitu laju. Ha, laju. Okey, jalurah. Gabungan daripada bahagian awal perkataan jalan iaitu ja dan juga perkataan lain yang seterusnya iaitu lurah. Menghasilkan perkataan jalurah. Okey, hartanah. Harta tanah. Dia ambil bahagian awal perkataan harta iaitu har dan juga perkataan lain iaitu tanah. Hartanah. Jenama. Jenis nama. Je dan juga je daripada perkataan jenis dan juga perkataan seterusnya iaitu nama. Jenama. Dan selembu. Selembu. Seladang lembu. Dia ambil bahagian awal perkataan se dan juga dan juga perkataan seterusnya iaitu lembu. Okey, jadi kita dah selesai untuk keempat-empat jenis akronim. Okey. Kita kena ingat semula, okey, ada 4 jenis akronim, iaitu akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan, cuma huruf sahaja. Okey. Yang kedua, cantuman huruf dan suku kata perkataan. Okey, yang ketiga, cantuman suku kata awal perkataan sahaja, dan yang terakhir, cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Awak boleh teruskan dengan aktiviti seterusnya selepas ini. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.